الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi dapat hidup sampai ke saat ini, masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, masih lagi diberikan kepada kita kemampuan untuk terus beribadah, memperbaiki kelemahan-kelemahan ibadah kita selama ini. Mudah-mudahan dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, memberikan kepada kita insya-Allah peliharaan dan bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita mula hari ni pada ayat yang ke-131. Ayat 131 daripada surah Ali Imran. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat 68 insya-Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Ayat 131. Dan takutlah kamu kepada api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Yakni orang-orang yang memperlakukan riba akan disediakan baginya neraka yang khusus bagi orang-orang kafir.
Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ada mengatakan, sesungguhnya ayat inilah yang paling menggerunkan di dalam Al-Quran, yang mana orang-orang mukmin diancam oleh Tuhan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang khusus bagi orang-orang kafir sekiranya mereka enggan meninggalkan perkara yang menjadi larangan Allah itu, dan supaya larangan itu sentiasa mendapat sepenuh perhatian, maka Allah mengeraskan lagi perintahnya dengan firman-Nya pada ayat 132. Jadi tuan-tuan, ayat 131 ni ada kaitan dengan ayat sebelum ni, di mana tuan-tuan kita dah bincangkan 2 minggu lepas tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada memakan riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Jadi orang-orang yang terus makan riba setelah diperingatkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya, diterangkan tentang pengharamannya, dia makan riba juga. Orang-orang yang makan riba ni Allah Ta'ala ancam dia dengan apa? Dengan api neraka yang disediakan khusus untuk orang-orang yang kafir. Walaupun orang tu beriman tetapi makan riba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam api neraka yang memang disediakan sebenarnya untuk orang-orang yang kafir. Sedang orang beriman kita faham dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga selagi mana dia tidak melakukan dosa syirik. Tapi orang makan riba ni, Tuhan sebut neraka ni khusus untuk orang kafir. Kalau kamu makan riba nanti kamu masuk situ. Allah Ta'ala ancam orang-orang yang mukmin yang makan riba. Sehingga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, ayat inilah yang paling menakutkan, kerana Tuhan takutkan kita, ancam kita dengan api neraka yang sebenarnya disediakan khusus untuk orang-orang yang kafir. Kalau kita tengok ayat sebelum ni pun, Allah Ta'ala ada sebut dalam juzuk 3, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang makan riba ni Allah isytihar perang dengan dia. Kalau dia tak berhenti, Tuhan isytihar perang dengan dia. Siapa? Orang yang makan riba. Jadi Allah Ta'ala sebut, takutlah kamu dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam neraka tu bukan orang kafir juga, ada juga orang yang beriman, antaranya yang makan riba. Ada juga orang-orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, kan? Ada dalam hadis sahih Muslim, ada Nabi sebut kepada para sahabat, satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi sebut, ala ukhbirukum bi ahlin nar, nak tak aku beritahu kamu dengan ahli, siapa dia ahli neraka ni? Qalu, sahabat sebut, bala, bahkan ya Rasulullah kami nak tahu siapa dia ahli neraka tu. Nabi sebut, kullu utullin jawazin mustakbirin, semua orang yang utul. Yang utul ni kasar, si nak bodoh orang yo, tu pula cakap. Utul ni orang muka orang tak tahu pasal apa, kasar, sifat dia tu kasar, menyakit orang, memudaratkan orang. Kemudian jawaz, cakap yang orang kata apa ni, tak ada laser apa, mulut laser apa, cakap-cakap kotor-kotor ni orang tu. Dan mustakbir, orang yang sombong, orang yang bongkak. Orang ni antara ahli neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila Rasulullah ingatkan para sahabat dengan kehebatan neraka tu, Nabi sebut, minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhu man ta'khudhuhu an-nar ila, disebut apa di sini, ka'baihi, wa minhum man ta'khudhuhu an-nasu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarqutihi. Nabi sebut dalam neraka tu ada orang yang dibakar api betul-betul sampai ke 2 buku ladi. Ada yang api naik sampai ke kepala lutut Ada yang ila hujzati sampai ke pinggang Ada yang paling tahu api membakar dia sampai ke leher dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Rasulullah ingatkan para sahabat, hati-hatilah dengan neraka Allah Subhanahu wa taala ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi Allah Ta'ala larang makan riba, diancam kita dengan neraka. Allah kuatkan lagi, janganlah kau makan riba, kerana aku ancam kau dengan neraka. Naklah kau taat pada Allah, taat pada Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, kata Allah. Cara ini, cara mentaati Allah dan Rasulnya itu ialah dengan meninggalkan makan riba. Di antaranya meninggalkan makan riba yang dilarangnya, dan dengan mengeluarkan sedekah yang disuruhnya, supaya kamu memperoleh rahmat di dunia dengan kebahagiaan hidup di dalam masyarakat, dan di akhirat pula mendapat balasan yang baik di atas amalan baiknya, di atas baiknya amalan kamu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, kamu dapatlah kebaikan tu. Tapi kalau kamu buat jahat, di akhirat biasa Allah Subhanahu wa taala balas dengan kejahatan. Man jaa bil hasanah falahu khairum minha. Siapa buat baik, dia akan dapat kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ah fakubbat wujuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Siapa buat jahat, Allah Ta'ala sebut mukanya akan disembamkan dalam neraka Allah. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tak dibalas melainkan setimpal dengan kesalahan yang kamu lakukan masa kamu hidup. Itu ingatan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kepada kita semua. Dalam tafsir Qurtubi saya tengok tadi, apa maksud atiullah? Atiullah, taatlah kamu pada Allah. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih sebut, maknanya antaranya taatlah kamu pada kefarduan, perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Apa yang Tuhan fardukan kita buat. Yang fardu tu mana wajib. Benda yang diwajibkan kita buat, itulah tanda kita taat. Pamu macam solat, semayang, wajib tak solat semayang? Wajib. Kita semayang, kita adalah orang yang taat. Ada pun orang yang tak semayang tu orang yang tak taat, kan? Tanda taat tu patuh, ikut yang fardu, buat yang apa yang disuruh, kan? Suruh puasa tak kita puasa Ramadan wajib. Kita puasa, sahlah kita orang yang taat. Ada yang tak puasa, sahlah orang tu orang yang tidak taat, yang asi. Itu maksud atiullah, iaitu melaksanakan semua perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Wa atiur rasul, atiullah wa rasul. Macam mana pula maksud taat pada Rasul? Taat pada Rasul ni iaitu ikut ajaran-ajaran dia, sunnah dia, ikut ajaran dia, sunnah Nabi. Apa yang Nabi ajar kita ikut. Itulah maksud taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyimpang daripada jalan dua-dua ni, jalan yang dikehendaki oleh Allah, jalan yang dikehendaki oleh Rasul, itu orang yang telah terkeluar daripada jalan-jalan ketaatan. Itu orang jalan-jalan yang buat maksiat, yang asi, yang ingkar pada Allah dan Rasulnya, tuan-tuan. Kerana ada di dalam asar menyebutkan, asar ni setengah ulama menyebutkan asar tu maksudnya kata-kata sahabat. Kalau hadis, semua perkara yang disandarkan kat Nabi kita panggil hadis. Sabda Rasulullah SAW itu hadis Nabi lah. Tapi kena ingat, hadis tu bukan sahaja apa yang Nabi keluarkan. Tak. Selama ni orang salah faham. Kalau ada qaulan Nabi SAW, itu hadis. Kalau Nabi tak cakap, itu bukan hadis. Tak. Hadis tu maksudnya apa saja yang disandarkan kepada Nabi, itu adalah hadis. Kalau bunyi hadis tu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahli nar, Nabi bersabda, itu memang hadislah, Nabi cakap. Yang Nabi tak cakap, Nabi buat, orang lain cerita, itu adalah hadis. Macam hadis sahabat kata, sahabat melihat Rasulullah SAW ketika berdoa mengangkat tangannya ke langit sampai nampak putih ketiaknya. Nabi tak cakap apa-apa, Nabi buat, perbuatan Nabi, sahabat yang cerita. Yang sahabat cerita tentang Nabi itu adalah hadis. Kalau cerita orang lain tak hadis. Maknanya semua perbuatan yang disandarkan pada Nabi, baik percakapan Nabi, baik perbuatan Nabi, baik diam Nabi diam, pun dikira sebagai hadis. Yang Nabi cakap qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu hadis. Atau sahabat cerita perbuatan Nabi, aku tengok Nabi angkat tangan ketika berdoa, nampak ketiak putih dia. Yang cerita tu sahabat, itu adalah hadis kerana menyangkut dengan perbuatan Nabi. Atau sahabat cerita tentang diam Nabi, dalam kes
Khalid Al-Walid kan dengan Nabi perang ke masa bila tak tahu. Khalid ni tangkap dhab, bawa padang pasir tu. Dia ajak Rasulullah makan, Rasulullah tak makan. Ajak Rasulullah makan, Rasulullah kata, puak aku tak bani puak aku tak makan benda lah ni. Puak kau yang makan benda ni, dhab ni. Lepas tu Khalid Al-Walid makan. Bila nampak Khalid makan, Rasulullah larang pun tak, suruh pun tak, diam je. Maka sahabat cerita, diam Nabi tu merupakan hadis. Nabi tak marah. Sahabat cerita, aku nampak Rasulullah nampak Khalid makan tak marah pun, Nabi diam. Diam tu pun hadis. Diam Nabi tu. Jadi apa saja dikaitkan Nabi adalah hadis. Jadi kalau asar itu kata-kata sahabat, berkata Sayyidina Umar, kata-kata Sayyidina Ali, kata-kata Sayyidina Osman, kita panggil dia asar. Kalau tuan-tuan jumpa dalam kitab, dalam asar ada menyebutkan asar tu maksudnya kata-kata para sahabat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang bersifat belas kasihan akan disayangi oleh Tuhan yang bersifat mengasihani. Ini asar. Ini asar. Tapi ada dalam hadis kan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Jadi orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi orang lain akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis tuan-tuan ayat 132. Kita tengok pula ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu. Suruh kita segera minta ampun. Siapa yang suruh ni? Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kehidupan orang-orang alim kita, dia ajar pada kita, setiap kali kita salah, tergelincir buat kesalahan, maka ikutilah kesalahan tu dengan kebaikan, supaya kebaikan tu akan menghilangkan kesalahan yang kita buat. Kesalahan-kesalahan kecil ni dia akan hilang dengan kebaikan yang kita buat. Kesalahan besar ni kita punya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Dalam Quran kan, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Jadi orang alim kita ajar, bila kita tersasar, tersilap buat benda-benda yang tak patut kita buat, yang mendatangkan murka Allah, dosa, cepat-cepat kita ikuti dengan kebaikan, dengan perkara-perkara baik yang lain. Banyak istighfar, banyak baca Quran, beri sedekah ke orang, berlaku baik pada orang kan, memuliakan orang. Itu benda-benda baik ni menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi Allah Ta'ala pesan, segeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu. Jangan tangguh-tangguh, mohon ampun ni, taubat ni. Dan ke dalam syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa. Allah Ta'ala suruh kita cepat-cepat minta ampun dan cepat-cepatlah ke syurga Allah. Carilah, raihlah syurga Allah yang lebar. Syurga tu kata Allah seluas langit dan bumi ni. Syurga tu luasnya Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu berbuat amal yang dapat menyampaikan kamu ke arah memperoleh keampunan Tuhan dan ke arah memasuki syurganya, iaitu syurga yang teramat sangat luasnya, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa kepadanya, iaitu yang tunduk dan patuh kepada perintahnya serta meninggalkan larangannya. Bertaubatlah kamu dari dosa disebabkan makan riba atau lainnya, dan bersedekahlah pula kepada orang-orang yang susah, miskin dan terlantar. Allah Ta'ala dalam ayat ni dia pesan, suruh cepet-cepet kita taubat pada Allah Ta'ala kan, mohon ampun, istighfar pada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, dan cepet-cepetlah beramal, buat baik yang boleh menyampaikan kepada syurga, di mana syurga itu Allah Ta'ala luasnya seluas langit dan bumi ni kan, tempat yang paling nikmat. Tidak ada tempat yang nikmat atau muka bumi ni yang boleh menyaingi, menandingi kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita dah bahas panjang lebar tentang syurga ni kan. Orang syurga ni kedudukan dia kan, umur yang sebaya, tinggi yang sama kan, memiliki harta serupa, tak ada lagi dah taklif ibadah, istirahat, duduk, makan, tidur dalam tu.
Syurga Allah seluas langit dan bumi. Adalah diriwayatkan bahawa seorang utusan Herakil, Raja Rom, telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa surat rajanya, yang di antara kandungan surat itu sebagai berikut. Surat Herakil ni, Raja Rom, utusan Raja Rom, utusan Herakil. Dia jumpa Rasulullah, tulis surat tu, berbunyi surat tu, Tuhan telah menulis menyuruh saya ke syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi di mana pula nerakanya? Nak ajak Rasulullah SAW berdebat pula. Innaka da'awtani ila jannatin arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar. Dalam bahasa Arab macam itulah kan. Kau suruh ajak kami masuk syurga yang luas langit dan bumi. Kalau syurga tu dah makan langit bumi ni, ke mana pula neraka? Hercules tanya Rasulullah SAW. Tak tahu Nabi itu diwahyukan. Nabi pun jawab. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, Maha suci Allah, Subhanallah. Kalau begitu, di mana pula malam kalau sudah datang siang? Nabi pun tanya kat dia, Izan fa'ainal lailu iza ja'an nahar. Macam tu kau tengok hari ni malam. Malam sebelum tu, sebelum malam siang, datang malam. Habis tu dunia ni gelap. Ke mana siang tu pagi, kata Rasulullah. Langsung senyap, dia tak boleh jawab. Allah Ta'ala yang buat tahulah dia nak bego-bego macam mana kan. Ingat dia cerdik. Kau kata salah langit bumi syurga ni, kalau semua syurga kan kau tak nak sampai. Nabi pun tanya, tadi siang, habis bila malam datang, siang tu mana pergi Maka terdiamlah Raja Rom. So dia pandai, rupa bodoh kat dia. Sedang Rasulullah itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajaklah berdebat, memang tak ada lah dah kan. Dimaksudkan jawapan tersebut, jika beredar bumi ini ke kawasan yang menghala ke matahari, sianglah ia, dan kawasan yang di sebaliknya pula malamlah ia. Begitulah pula syurga berada di bahagian atas dan neraka berada di bahagian bawah. Subhanallah, alam Tuhan ni kita pun tak tahu macam mana Tuhan ciptakan alam ni. Kita sebahagian daripada jutaan bintang-bintang planet yang ada kat muka bumi ni tak tahu kita kat cakrawala ni. Kita mungkin dilihat oleh malaikat dalam satu titik yang kecil je ni. Mengambil dalam tu sikit kecil je kan. Malaikat tengok kita rasa besar bumi ni. Padahal di sisi malaikat Allah kecil-kecil je. Tak ada apa pun sebenarnya tak muka bumi ni kan. Tidak ada benda pun. Jadi sebenarnya orang-orang yang untuk guru kita dulu-dulu yang alim-alim ni, mereka kadang-kadang dibukakan rahsia langit bumi ni, macam-macam kerahsiaan yang mereka tahu kerana hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dah dapat tengok daripada satelit, tengok bintang, tengok bulan, dapat tengok planet Utarid dekat Masjid Tanah tu. Kita dah rasa hebat. Tu planet Utarid ke tu kan, dekat balai cerap tu. Orang tu dah hebat, dah rasa boleh tengok kan. Saya pernah pergi Masjid Tanah tu tengok. Orang tu pergi tengok, tu planet apa, Utarid ke apa itu, Pluto ke apa itu. Jauh nampak bulat kecil tapi terang jelas. Rasa dah rasa dah hebat dah rasa kan. Tapi Allah Ta'ala apa yang kejadian ni kita tak tahu syurga dengan neraka tak mana diam tapi telah disiapkan kesan itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk manusia. Katanya syurga di atas, neraka di bawah. Maka ayat ini membuktikan bahawasanya syurga itu adalah makhluk yang telah sedia dijadikan sekarang ini, dan ianya berada di luar alam kita ini. Kerana dikatakan lebarnya saja lebih luas daripada alam, apalagi panjangnya tentulah lebih luas lagi. Saya ingat kalau tak salah saya pernah terjumpa satu riwayat. Kalau ambil seorang penunggang kuda ni, dia cuba mengelilingi satu pokok syurga tu, dia tak jumpa, dia mula tu dia tak jumpa pangkal tu, nak balik tu dia tak jumpa pangkal. Lama jalan tu besar pokok syurga tu. Kan dah dalam syurga seorang milik tanah yang sejauh mata memandang beberapa tahun perjalanan. Bayangkanlah luasnya syurga itu kan. Tetapi orang ahli syurga ni dia pandang tanah yang ujung sekali,
macam dia pandang lokek je. Janganlah kita tanya macam mana pula tu, itu urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita tahu. Jadi bila kita cerita syurga tu, semangatlah kita kan. Dalam surah Al-Waqi'ah tu banyak cerita tentang syurga ni, bagaimana ahli syurga ni dia dilayan oleh wildan, budak-budak pelayan-pelayan syurga. Dengan dia bersama isi yang taat dan muka bumi ni, besok dia akan jadi mem besar dalam syurga tu. Ke rumah tu jadi mem besar, mengetuai apa bidadari-bidadari yang lain. Allah Ta'ala jadikan dia lebih cantik lagi kan, bagi isteri-isteri yang taat lah pada suami-suaminya, pada suami mereka. Nabi Allah Idris masuk syurga, tinggal selipar. Malaikat bawa nak tengok syurga, tengok cantik pun lah, tinggal selipar sebelah. Dah keluar kata Allah, tinggal pula sepatu nak ambil masuk balik. Padahal nak masuk balik, nak bayang indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala itu tuan-tuan kan. Kemudian Allah Ta'ala sediakan syurga ni kepada siapa? Uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang takwa ni? Antara sifat-sifat ni yang layak menghuni syurga Allah. Allah Ta'ala ceritakan antara orang-orang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa ni yang Allah Ta'ala beri dia tempat di syurga nanti. Allah Ta'ala sebut yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya semasa senang dan susah. Masa kita senang tuan-tuan, kita memang bolehlah kita bersedekah, infak harta. Boleh ambil gaji, boleh dah, senanglah kita muluan ke masjid. Cuba tengah koring hujung bulan duit tak ada, dapat susah nak bagi. Ada juga ulama tafsir menafsirkan senang susah ni maksudnya ketika sehat dan ketika sakit. Ketika sehat pun dia infak harta, ketika sakit pun dia tak berhenti amalan menginfakkan harta. Layaklah orang ni menghuni syurga Allah. Sebab kebanyakan orang dia menginfak harta, sedekah ke, buat sumbangan ke apa ketika dia senang, ketika dia sehat, ketika dia berada, ketika semua keadaan dia nyaman, selesa, dia sedekah lah. Tapi masa susah jarang orang sedekah kan. Orang duit beribu-ribu dia senang sedekah, tapi duit tinggal RM10, RM20 nak sedekah kat orang. Allah tinggal 20, bagilah 10. Oi, tak dapat dah. Kalau 200 mungkin boleh bagi RM10. RM20 nak bagi 10, separuh hilang tu. Berfikir-fikir kita. Tapi orang yang takwa yang Allah Ta'ala sediakan syurga ni, iaitu yang bersedekah, menginfakkan harta ketika susah, ketika senang. Kalau kita melihat dalam Quran, memang cerita infak ni banyak sangat ayat-ayat yang Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang infak harta kan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan malam dan siang, sama ada sembunyi atau terang-terangan, falahum ajruhum, bagi mereka ada balasan pahala daripada Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tak pernah rasa takut dan tak pernah rasa duka cita bila dia buat perkara-perkara tu. Antaranya lagi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, apa tu ya, tu kamathali jannatin. Allah Taala sebut kamathali jannatin birabwatin alladzina yunfiquna amwalahum kan. Apa mula ayat tu saya lupa dah, bertambung dengan dua ayat tu. Tapi Allah Ta'ala dia umpamakan seperti kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhifain. Orang yang menangkap harta ni Allah Ta'ala macam satu tompek kebun yang duduk di tanah tinggi. Bila hujan lobek, dia dapat hujan tu, dan dia akan mengeluarkan hasil 2 kali ganda. Nak cerita orang yang menafkahkan harta dan mengeluarkan harta ni, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang berlipat kali ganda kepada orang yang menafkahkan harta. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum. Kan Allah Ta'ala sebut, kalau kamu nafkahkan harta, in tubdu sadaqati fa ni'mahi,
Kalau kamu sedekah secara terang-terangan, mengeluarkan harta secara terang-terangan, Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan, kalau kamu bagi harta tu terang-terangan tu baik, kata Imam Maraghi. Supaya apa? Supaya nak mengajak orang lain untuk sama-sama menginfakkan harta. Orang-orang yang ragu-ragu nak bagi nanti, kalau tak ada contoh, tak nak buat, bila kau buat tu dia akan ikut. Bagus, kata Imam Al-Maraghi. Nak bagi tasjid, galakkan kepada orang-orang yang mampu untuk sedekah, kau sedekah. Jadi niat kau betul lah. Orang kaya kan saja dia masuk ATB 3, dia sedekah untuk anak yatim sebanyak 200,000 kan. Sebenarnya ni nak tunjuk, bukan nak tunjuk dia banyak duit, tapi dia nak suruh orang kaya yang lain tu sama-sama menyumbang. Kalau niat macam tu bagus. Itulah maksud ayat in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuhal fuqara wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu bagi orang susah, kamu sembunyi-sembunyi, bagi orang susah secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Allah Ta'ala akan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kamu. Kalau kita bagi orang susah sembunyi-sembunyi pun bagus. Satu, boleh apa? Boleh menjaga maruah orang. Satu lagi, untuk menahan diri daripada riak, tolong orang. Orang-orang susah ni elok kita bagi sembunyi-sembunyi, kan? Maknanya kalau secara terang-terangan pun tak ada masalah, kalau nak sembunyi-sembunyi pun tak ada masalah. Yang pentingnya keikhlasan kita jaga, kan, hati ketika mana kita mengeluarkan infak harta tu. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang susah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man naffasa an mu'minin qurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa gengankan kesusahan orang di muka bumi ni, Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Bukan hilangkan kesusahannya di akhirat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yassara, siapa memudahkan urusan orang. Orang susah dia mudahkan urusan orang tu, mudahkan, tolong orang, bantu orang tu dalam kesusahan, kesempitan, mu'sir ni, maka Allah Ta'ala akan mudahkan pula dia di dunia, dan urusan di dunia dan urusan dia di akhirat. Jangan memayahkan orang. Siapa ringanan orang, dia buang orang, dia hilangkan kesusahan orang atas muka bumi ni, Tuhan akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Salah satunya cara infak harta. Kedua, siapa mudahkan hidup orang susah payah bona, dia pemudahkan hidup orang tu, dengan bantuan-bantuan daripada dia, urusan-urusan yang susah jadi mudah ke dia, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusan orang tu di dunia dan di akhirat. So kalau kita nak urusan kita mudah, kita mudahkan orang lain, Allah Ta'ala akan mudahkan semua urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, tuan-tuan. Kemudian antara lagi ciri-ciri orang bertakwa yang Allah Ta'ala berikan syurga, iaitu wal kadhimin nal ghaiz, orang-orang yang menahan marah, sabar. Yang dapat kadhimin nal ghaiz ni menahan diri ketika marah. Kan susah nak tahan diri ketika marah ni. Sebab tu Nabi sebut laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi sebut kan, laisa syadid bisur'ah. Kuat tu bukan orang yang boleh menumbangkan musuh je di gelanggang, boleh tumbangan orang gusti-gusti, hanya orang tu kalah waktu. Itu bukan kuat, kata Rasulullah. Innama syadid, kuat tu sebenarnya alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, iaitu orang yang boleh menahan diri dia ketika dia marah. Kan kenapa orang yang menahan diri ketika marah ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni sebagai salah seorang daripada orang yang layak menghuni syurga. Ciri-ciri orang bertakwa, kerana bila marah ni, tuan-tuan sebenarnya dapat menahan diri daripada marah, sebenarnya ketika itu dia berjaya menewaskan syaitan yang sedang meniupkan api kemarahan dalam diri dia. Orang yang ikut marah dia tu sebenarnya orang tu telah ikut jejak langkah syaitan. Sebab kemarahan datang kerana syaitan yang membakarkan kemarahan dalam api kemarahan dalam diri kita. Sebab itu orang yang boleh tahan diri itu sebenarnya dia berjaya mengalahkan syaitan yang sedang menggoda dia. Sebab tu kalau kita tak tahan marah ni, besar akibat dia.
Bila dapat menahan marah ni, sebenarnya 1001 macam keburukan telah kita hindarkan daripada diri kita dan boleh jadi daripada orang lain. Kan? Cuba tak tahan marah, apa akan jadi? Maki hamun. Maki hamun. Memaki hamun, kita jadi biadab. Akan keluar kata-kata kesat daripada mulut kita. Kemudian kita menjatuhkan maruah kita. Kita menjatuhkan maruah orang lain. Bila kita marah, kita boleh memukul orang, hatta sampai membunuh orang. Hilang pertimbangan. Sebab marah, banyak hilang pertimbangan kita. Jadi hasad dengan orang. Banyak lagi 1001 macam keburukan daripada marah tu. Sampai akhirnya kita macam jadi orang hilang akal dan tidak waras. Sebab dalam apa tu, saya baca dalam Mastika tu, dia baru beli kereta baru Honda. Anak ini kerja melukis. Dia lukis ke pintu tu pakai paku. Dia kata, ya mak adik dah lukis gambar kereta tu. Kena itu buat kereta baru ni calabala tu. Mak aku ayah kata titik dengan anak macam ni. Akhir bongkak tu. Akhir bongkak, pendarahan, membiru, membongkak sampai nak kena potong tangan anak tu. Nyosah mak ayah. Kenapa tu? Kerana ketika tadi hilang pertimbangan. Sebab apa? Sebab marah. Jadi kalau ayah mak marah, mangso ya anak. Kalau bos marah kan pejabat, mangso ya staf bawah. Kau cikgu lagi silap lah. Habis dah budak-budak, dia padahal tu semua kita menzalimi orang lain bila kita marah. Besar akibatnya. Kita bergaduh dengan rumah kita. Kita bongi ke rumah kita. Kita suruh buat kuih kodok, dia buat lempeng. Kita bongi dah lama tak makan kodok, lempeng lah buat. Tak ada apa pasal nak murid kat sekolah yang kena marah. Kita marah sebab dah hilang pertimbangan ni. Kadang-kadang kita gaduh dengan rumah, mangsoi orang lain. Kita punya anak murid. Adil tak? Memang tak adil. Sebab tu nak kata tadi, marah tu sampai hilang pertimbangan, akhirnya memudarat orang yang kadang-kadang tak ada kena mengonok pun dengan kita. Sebab itulah layak orang yang boleh menahan kemarahan ni menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan akhir sekali, wal afina minan nas, orang-orang yang memaafkan orang lain, yang boleh memaafkan orang lain. Sebelum tu saya serupa, saya sampai jumpa hadis petang tadi, tengok buka kitab hadis, ada satu hadis Nabi ajar kita cara nak nahan marah ni. Nabi sebut, inni la uallimuka kalimatan, Nabi sebut, aku akan ajar kau satu kalimah, law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Nabi sebut, aku nak ajar kau satu perkataan, kalau kau sebut dia akan menghilangkan marah kau, kata Rasulullah. Nabi sebut law qala, ketika marah tu Nabi sebut law qala, kalau kamu katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba anhu ma yajid. Ni hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim, riwayat hadis sahih. Kalau kamu kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masuk kau sedar marah-marah, sebut a'udzubillah, insya-Allah marah kamu akan hilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhir sekali, memaafkan orang-orang yang memaafkan manusia. Jadi maaf ni payah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita tahu kita ni di pihak yang benar, orang tu salah, kita nak tunggu orang tu minta maaf ke kita. Kalau tuan-tuan masih ingat, di surau ni saya pernah sebut, ada pun sebuah kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafs, tak salah saya ditulis oleh Sa'id Hawa, tak salah ya, rahmatullah alaih. Ada sebut dalam tu, ada dinaqalkan riwayat orang-orang yang bergaduh, marah, dua orang clash, dua orang bergaduh, dia tak buat salah, kawan itu salah kerana mengutamakan silaturahim, menjaga hubungan silaturahim, dia boleh minta maaf ke kawan tu, padahal tak layak nak minta maaf kan. Biarlah orang salah minta maaf, selalunya gitulah, ghalibnya begitu. Orang yang salah minta maaf pada orang tak bersalah, dia buat salah minta maaf. Tapi dia oleh kerana nak menjaga silaturahim, dia boleh minta maaf padahal dia betul. Orang ini Allah Ta'ala bina syurga, benda mahligai dalam syurga. Mahligai, sebuah mahligai, kerana sifat tu Allah Ta'ala tak mahligai tengah-tengah syurga tu. Orang yang buat salah, bergaduh-gaduh, dia buat salah, dia tahu dia salah, dia minta maaf,
Layak dia minta maaf. Itu pun Allah Ta'ala akan bina mahligai. Tapi topi syurga. Kau salah, topi syurga pun okey lah. Itu minta maaf tu. Kalau yang boleh salah tak minta maaf, ke mana dia pergi? Dan Allahu'alam Ta'ala sebut dalam riwayat tu, itulah keutamaan orang yang memaafkan orang lain dan perihal minta maaf. So kalau kita bersalah tuan, minta maaf sekurang-kurang ataupun kita tak bersalah, kita nak jaga silaturahim, kita pergi minta maaf ke sahabat kita. Tak ada menjatuhkan apa-apa pun, bahkan mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tiga sifat ni, iaitu orang yang rajin menafkahkan harta ketika senang susah, menahan diri daripada marah dan memaafkan orang lain. Allah, inilah orang-orang di antara ciri-ciri orang-orang bertakwa yang akan disediakan syurga oleh Allah untuknya. Ujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mengasihani orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita tak baca lagi apa yang ditulis oleh uraian oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, tapi insya-Allah minggu depan kita bacalah. Jadi ini yang saya sedikit bahaskan secara umum saja. Ujung tu Allah Ta'ala sebut Allah mengasihani orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala suka orang yang buat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Naklah kau buat baik seperti mana Allah buat baik pada engkau. Kau buat jahat macam mana pun Allah tetap buat baik pada kamu. Tetap jaga rezeki kamu. Kita kadang-kadang subuh lambat, kadang tertinggal solat, kadang puasa loncun, macam-macam kesalahan kita buat, ada banyak salah kita. Allah Ta'ala tetap buat baik pada kita. Sebab tu ada ayat Allah Ta'ala sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik macam mana Allah Ta'ala buat baik engkau. Cuba bayangkan macam mana baiknya Allah Ta'ala pada kita. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu melakukan kerosakan atas muka bumi ni. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka orang yang melakukan kerosakan. Jadi Allah Ta'ala suka siapa? Yuhibbul muhsinin, orang yang buat kebaikan. Jadi ada banyaklah kebaikan-kebaikan yang boleh dibuat dalam kehidupan kita ni. Usahakanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita buat itu menjadi sebab kenapa ridhonya Allah Ta'ala pada kita semua dan diletakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Saya kata tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ni seadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala dalam setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan kita sentiasa berdoa, bertawasul dengan apa yang kita buat ni. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni Allah Ta'ala sentiasa memberikan kepada kita semangat dan azam yang kuat untuk terus memperbaiki diri, terus memperbaiki ibadah kita. Kita menjaga ibadah kita dengan istiqamah. Kalau kita dah jaga solat jemaah, kita jagalah solat jemaah tu. Kalau kita dah beramal dengan puasa Isnin Khamis, mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan puasa itu. Kalau kita dah buat ibadat setiap lepas sembahyang kita akan baca Quran, maka Allah Ta'ala beri kita istiqamah untuk terus baca Quran sampailah di akhir hayat kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan tidak ada siapa yang tahu bila akhir nyawa dia. Yang penting ni tuan-tuan, bukan bila kita berakhir, yang pentingnya sejauh mana kita telah menyiapkan diri untuk menyambut hari-hari akhirnya hidup kita itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa merahmati kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Sekadarnya, mohon ampun, mohon maaf kalau ada yang kasar-kasar bahasa. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan-tuan, insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan, dapat jawab saya jawablah. Kalau tak dapat jawab saya hutang dululah. Kalau ada, kalau tak ada kita berhenti di sini.